Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Thailand, yang mana Malaysia menang 1-0 hasil jaringan penalti Safawi Rashid. Dan kemenangan semalam membolehkan Malaysia layak ke perlawanan ataupun kelayakan Piala Asia pusingan yang ketiga. Sebenarnya kalau Malaysia dapat tempat kedua ataupun tempat pertama, mereka akan layak secara merit ataupun automatik. Tetapi apakan daya, Malaysia terpaksa untuk mengharungi kelayakan Piala Asia pusingan ketiga selepas ini pada bulan November. Dan untuk pemilihan ataupun penentuan kumpulan, Malaysia akan diadakan pada satu tarikh yang bakal diumumkan oleh AFC nanti. Okey, pada perlawanan semalam, Tan Chee Ho mengubah dan juga melakukan pertukaran first 11 ataupun kesebelasan utama selepas 3 pemain utama digantung, iaitu Koh Beng Ong, Syamir Kutiaba dan juga Sumareh, yang mana 3 player ni tak dapat bermain. Jadi kesebelasan utama yang ditukarkan oleh Tan Chee Ho pada perlawanan menentang Thailand semalam menunjukkan satu prestasi yang sangat memberangsangkan dan juga satu prestasi positif, yang mana menunjukkan satu kesungguhan untuk memenangi perlawanan pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan tentang pasukan Malaysia, kekuatan dan juga kelebihan pasukan Malaysia. Yang pertama, apa yang boleh saya cakap adalah tentang penjaga gol, iaitu Khairul Azhan. Pada perlawanan semalam, Khairul Azhan menunjukkan satu prestasi yang cemerlang dengan ketangkasan dan juga kecekapan, mampu untuk menghalang daripada pemain-pemain Thailand untuk bolosi gawang Malaysia. Jadi dengan ketangkasan dan juga kecekapan Khairul Azhan pada perlawanan semalam, gawang Malaysia gagal dibolosi oleh pemain-pemain Thailand. Jadi saya bagi man of the match adalah kepada Khairul Azhan pada perlawanan semalam. Okey, yang kedua, kekuatan Malaysia adalah di bahagian tengah, iaitu yang mana Nazmi Faiz dan juga Azam Aziz digandingkan buat pertama kali dalam saingan kelayakan Piala Dunia dan dibantu oleh Brandon Gan, yang mana trio midfield Malaysia pada perlawanan semalam menunjukkan satu prestasi yang sangat baik. Mereka tenang mengawal bahagian tengah dan mereka juga tenang ketika Thailand attack. Mereka berjaya absorb ataupun menyerap tekanan-tekanan yang diberikan oleh player-player Thailand, dan mereka dengan tenang mampu untuk mencipta beberapa gerakan dan juga mampu mencorak permainan dengan sangat baik. Jadi ini membuktikan yang Malaysia punya gandingan di bahagian midfield, iaitu Azam dan juga Nazmi Faiz serta support daripada Brandon Gan adalah 3 pair yang sangat terbaik untuk bermain game secara open dan secara ofensif. Tetapi sayang, sebab apa? Sebab mereka hanya boleh lakukan corak permainan yang ofensif dan juga boleh dikatakan ball position hanya untuk first half. Tetapi bila mana masuk second half, mereka punya momentum tu dah berkurangan. Mungkin mereka dah penat dan kita tak tahu. Tetapi first half memang sangat-sangat lawa mereka bermain, terutamanya Azam Aziz. Apabila dia mempunyai confident untuk melakukan satu percubaan jarak jauh yang menyebabkan keeper Thailand terpaksa menumbuk bola tu keluar. Jadi untuk midfield Malaysia semalam memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat konsisten dan sangat-sangat tenang, dan mereka mampu menyerap tekanan yang cuba diberikan oleh barisan pemain Thailand. Okey, yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan Malaysia adalah tentang centre back ataupun baris pertahanan tengah Malaysia, iaitu Aidil Zafwan dan juga Dayang Kus, yang mana kita boleh lihat pada perlawanan semalam Dayang Kus beraksi dengan sangat cemerlang apabila dia banyak cover kelompongan-kelompongan ataupun ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh Syahmi Safari yang nampak sedikit struggle bermain di bahagian kiri. Jadi banyak kali Dayang Kus terpaksa cover tempat Syahmi Safari, yang mana Syahmi Safari terlepas ataupun tak jaga ataupun tak marking barisan penyerang Thailand ketika first half, dan kita nampak Dayang Kus terpaksa tinggalkan tempatnya di bahagian tengah untuk cover tempat Syahmi Safari di bahagian kiri. Dan yang saya suka juga adalah peranan Aidil, yang mana Aidil juga terpaksa cover tempat Kus sebab Kus terpaksa cover tempat Syahmi. Jadi dua centre back Malaysia pada perlawanan semalam dua-dua beraksi dengan sangat baik. Tambahan pula selepas Aidil dikeluarkan, Dominic Tan masuk. Dominic Tan juga menunjukkan satu prestasi yang sangat baik untuk menjaga barisan pertahanan tengah Malaysia. Itu yang saya suka yang ketiga ataupun kekuatan Malaysia yang ketiga. Seterusnya, kekuatan Malaysia adalah tentang Matthew Davis, yang mana pada perlawanan semalam Matthew Davis bermain di bahagian back kanan dan juga back kiri. Ketika bermain di bahagian back kanan, beliau adalah pemain yang sangat ofensif apabila selalu membantu bahagian serangan, buat overlapping, dan dia juga adalah pemain yang bertahan dengan baik. Dan apa yang paling
menarik adalah ketika beliau ditukarkan bermain di left back selepas Syahmi Safari dikeluarkan, yang mana Matthew Davies tidak mengambil masa yang lama untuk adapt ataupun menyesuaikan diri di bahagian pertahanan kiri. Dengan cemerlangnya beliau berjaya bermain di bahagian kiri itu dengan sangat-sangat bagus. Boleh saya katakan Matthew Davies sepatutnya bermula di bahagian kiri dan Syahmi Safari bermula di bahagian kanan. Apabila saya nampak yang mana Matthew Davies tak struggle langsung bermain di bahagian kiri, bahkan dia begitu selesa bermain di bahagian kiri. Dan apa yang paling penting, Matthew Davies juga adalah orang yang paling rajin dalam padang perlawanan semalam. Okey, yang seterusnya kekuatan Malaysia, boleh saya katakan ini pujian lah saya bagi kepada Di Paula, yang mana peranan Di Paula pada perlawanan semalam untuk first half kita boleh nampak yang beliau bermain turun agak deep ke tengah. Dan apa peranan Di Paula pada perlawanan semalam adalah beliau akan supply bola kepada Akhil Rashid untuk buat larian ke dalam kotak penalti, yang mana Di Paula ni digunakan sebagai orang yang untuk challenge ball ataupun untuk memenangi bola tinggi ataupun untuk menerima hantaran-hantaran tinggi, dan juga dia adalah orang yang paling banyak menang aerial duels pada perlawanan semalam. Jadi membuktikan Di Paula adalah orang yang cemerlang lah pada perlawanan semalam, yang mana dia banyak kali buka ruang kepada Ahyar untuk buat larian dalam kotak penalti, terutamanya di first half. Tetapi sayang, Ahyar tak mampu nak convert peluang tersebut ke dalam gol. Sebab apa? Sebab pertahanan Thailand cepat untuk cover ruang-ruang kosong dan cepat untuk cover balik kesilapan yang mereka lakukan dengan tackle Ahyar, tackle bola dan keluarkan bola dengan cepat sebelum Ahyar dapat kedudukan yang selesa untuk melakukan shooting. Itu yang saya suka tentang Di Paula. Saya harap dia boleh kekalkan konsisten tu di first, yang mana dia main di first half sangat baik. Sepatutnya second half dia main macam tu, tetapi nampaknya di second half dia mula turun balik performance dia. Tetapi untuk first half saya bagi pujian untuk Di Paula. Okey, yang terakhir kekuatan Malaysia adalah tentang Shafiq Ahmad, yang mana Shafiq Ahmad semalam dimasukkan menggantikan Brandon Gunn, dan kemasukan Shafiq Ahmad nampaknya memberi impak yang positif dan beliau menunjukkan kesungguhan macam biasa, menunjukkan 200%, yang mana menunjukkan semangat, dia melakukan pressure, dia bermain di bawah, bermain di atas, berlari satu padang dan sebagainya, menunjukkan satu kesungguhan yang sangat cemerlang oleh Shafiq Ahmad. Memang beliau patut diberi pujian juga sebagai seorang player yang sangat cemerlang di atas padang pada perlawanan semalam, dan gerakan beliau dengan Safawi Rashid membolehkan Malaysia mendapat penalti pada second half. Jadi itu pujian yang harus diberikan kepada Shafiq Ahmad. Okey, kita masuk dalam kelemahan. Walaupun Malaysia menang dan kita nampak corak permainan Malaysia yang agak ofensif pada perlawanan semalam, Malaysia ada kelemahan yang paling ketara. Yang pertama adalah di bahagian kiri, yang mana Syahmi Safari semalam nampaknya agak struggle untuk bermain di bahagian kiri, yang mana itu bukanlah posisi kegemaran dan juga posisi selalu diturunkan, yang mana banyak kali Thailand berjaya menembusi bahagian kiri Malaysia, yang mana kesilapan Syahmi adalah beliau terlalu deep ke tengah dan menyebabkan Thailand punya winger berada wide sangat dan tak dijaga, dan benda tu menyebabkan Thailand dengan mudah melakukan penetrate di bahagian kiri untuk masuk dalam kotak penalti lalu mencari player di bahagian tengah. Dan itu adalah perkara pertama tentang kelemahan Malaysia, disebabkan Syahmi Safari ni terlalu deep, Dayang Kus terpaksa cover tempat dia. Kadang-kadang Syahmi Safari ni duduk ke hadapan pemain Thailand dah berjaya buat larian di belakang pertahanan dan berjaya beat Syahmi, dan Dayang Kus terpaksa cover, dan nampaknya Syahmi agak sedikit struggle lah tetapi apapun performance Syahmi bagus, tetapi daripada segi keselesaan dan juga kestrugglean tu nampak yang Syahmi ni agak struggle bermain di bahagian kiri. Yang kedua, kelemahan Malaysia adalah bagaimana mereka membiarkan Thailand melakukan penetrate ataupun through passing. Terutamanya kita boleh tengok beberapa kali Thailand berjaya passing ke bahagian tengah mencari striker mereka iaitu Sufanat Mointar dan sebagainya Tetapi sayang Thailand menjadi penyudah yang kurang Dan yang seterusnya, Malaysia punya kelemahan dan terakhir adalah mengenai finishing Semalam ada banyak peluang dan juga finishing dan juga decision making ataupun membuat keputusan, yang mana kita boleh lihat situasi Shafiq Ahmad. Sepatutnya dia boleh shoot terus, dia passing kat Di Paula, tetapi finishing Di Paula pula melalut tinggi. Dan kita boleh tengok Akhil Rashid punya finishing, dia perlu buat keputusan lebih laju, tetapi dia lambat buat keputusan. Bola dia shoot ditampan oleh barisan pertahanan. Jadi daripada segi finishing dan juga decision making dalam membuat keputusan di bahagian hadapan ketika menyerang ataupun dalam kotak penalti perlu diperbaiki oleh skuad kebangsaan Malaysia. Okey, kita masuk dalam pasukan Thailand sedikit. Untuk pasukan Thailand, apa yang paling saya suka adalah tentang penjaga gol mereka
ketika penjaga gol mereka berjaya menangkap bola dan juga mendapat bola, yang mana delivery ataupun passing daripada penjaga gol Thailand ni memang sangat-sangat tepat kepada orang yang dia target. Kita boleh tengok banyak passing yang dilakukan oleh keeper Thailand sampai kepada pemain tengah, sampai di pemain kanan dan juga sampai di pemain kiri. Ini menunjukkan yang keeper Thailand mempunyai kualiti daripada delivery ball kepada barisan hadapan pasukan Thailand. Dan benda tu sebenarnya advantage untuk Thailand, sebab Thailand banyak peluang disebabkan untuk lakukan counter attack. Tetapi sayang, finishing Thailand juga agak kurang pada perlawanan semalam. Okey, untuk kelemahan Thailand pada perlawanan semalam, mereka gagal untuk menyudahkan peluang yang ada. Mereka ada banyak peluang tetapi gagal untuk menyudahkan. Daripada segi perangkap offside yang dilakukan oleh Malaysia pun, mereka gagal untuk patahkan. Dan memang banyak peluang daripada ada offside dan ada juga mereka sendiri yang gagal untuk sudahkan. Jadi secara konklusinya pada perlawanan semalam, boleh saya katakan kedua-dua pasukan bermain dengan agak seimbang. Ada peluang tetapi kedua-dua pasukan gagal manfaatkan peluang yang ada, dan pasukan yang berjaya manfaatkan peluang yang ada iaitu Malaysia berjaya menang pada perlawanan semalam. Kalau ikutkan daripada segi shoot on target, peluang yang ada, sepatutnya Thailand dah boleh menang lawan dengan Malaysia. Tetapi sayang, daripada segi finishing, Thailand juga kurang. Daripada segi finishing, Malaysia juga kurang. Daripada segi decision making, kedua-dua pasukan agak kurang. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.